Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Duru Rendang, warga Terengganu dan warga Malaysia. Semoga Hari Raya pada tahun ini lebih ceria dan meriah bersama dengan anggota keluarga masing-masing. Saya juga mengambil kesempatan pada hari ini sempena dengan 16 hari bulan Mei untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di seluruh negara, sama ada di peringkat rendah ataupun menengah, dan kita mengiktiraf peranan guru-guru dalam mendidik anak bangsa kita, insya-Allah. Okey, ada nak tanya? Datuk Seri, untuk sambutan Hari Raya Malaysia, nanti macam mana? Mungkin ada kelainan dan berapa tetamu yang kita sasarkan pada Hari Raya Malaysia dianjurkan secara bersama antara MOTEK dan juga kerajaan negeri, dan tentunya kerajaan pusat Pekat Putrajaya memberikan segala keperluan yang diperlukan untuk Hari Raya berkenaan dengan kedatangan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan kita menunggu kedatangan Yang Berhormat Menteri-Menteri dan seluruh warga, terutama rakyat negeri Terengganu yang ada di negeri Terengganu. Jadi saya percaya ruang suasana tempat itu agak luas untuk seluruh rakyat hadir bersama-sama memeriahkan Hari Raya, sambutan Hari Raya yang saya rasa luar daripada kebiasaan dibuat di luar daripada Putrajaya pada kali ini. memandangkan dibuat di Terengganu, mungkin kita ada satu yang special untuk kita persembahkan kepada Perdana Menteri nanti, Datuk Seri. Setakat ni biar itu menjadi rahsia pada hari berkenaan lah. Berapa tetamu dijangka tetamu akan datang? Saya pun tak dapat gambaran lagi. Saya rasa sangat ramai lah, ramai. Tapi saya Malam 20 hari bulan tak? ya, malam 20 hari bulan tu. Dan sebenarnya daripada pagi lagi akan ada rewang raya. Saya bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Datuk Seri Nancy, akan bersama rewang raya di sebelah pagi Jumaat, dan selepas itu terus meneruslah ada program-program yang berkait dengan raya ini Dari pagi sehingga malam. memang didataran program Ya, saja ataupun ada? daripada pagi sampai ke malam. Okey. Datuk Seri, saya nak tanya soalan sikit. Baru-baru ni ada aduan lah penduduk dekat sirkuit SPP ni dia mendakwa mengalami masalah gangguan air. So far macam mana status untuk Datuk Seri? Gangguan air di negeri Terengganu ni dia tidak sama keadaannya. Ada yang akibat daripada bila air pasang, maka berlaku loji rawatan air yang tidak dapat mengambil air oleh kerana air masin naik ke sungai, ke hilir. Ada yang dalam bentuk paip yang pecah dan sebagainya. Jadi setiap satu yang berlaku tu ada keunikan masing-masing, dan saya percaya dengan kebolehan satu, insya-Allah kita cuba untuk menyelesaikan dengan sesegera mungkin lah. Mungkin ada time tak bila boleh bagi jaminan ke bila akan selesai, sebab dia orang kata daripada sebelum raya lagi, bila raya benda tu macam memuncak. Ya, memang kita jangka, sebenarnya kita dah buat jangkaan pada hari raya oleh kerana bilangan yang balik kampung dan pengunjung yang sangat ramai. Saya percaya kita semua pun sedar suasana di jalan raya sepanjang tempoh seminggu beraya itu, dan memang setiap tahun sebenarnya waktu puncak itu ada sedikit masalah, dan insya-Allah bila dah kurang waktu puncak ini, ianya akan mudah untuk kembali kepada keadaan biasa. Untuk menyelesaikan masalah waktu puncak ini, kita perlu beberapa loji rawatan air yang baru, dan ini semua dalam proses perbincangan. Ada yang setelah dalam masa seminggu yang lalu berminggu yang lalu, ada yang baru dihidupkan, dan ada yang dalam proses perancangan. Jadi ia akan makan masa lah untuk menyelesaikan secara keseluruhannya. Anggaran kita Datuk Seri kalau keseluruhan tu kata dah ada buat. Ada. Saya rasa sekiranya wujud kita membina loji rawatan air yang baru di Marang ini, insya-Allah ianya akan menyelesaikan di sini, dan insya-Allah di kawasan Kuala Terengganu ianya agak dah redalah keadaan itu dengan pertubuh operasinya loji rawatan air Kuala Terengganu Utara. Dan di daerah-daerah lain tu ada masalahnya tersendirilah, yang saya rasa dalam tempoh setahun 2 tahun ini, insya-Allah kita dapat meredakan. Tahun 2 tahun baru meredakan, bukan selesai lagi baru reda. Yalah, dia tak akan selesai sampai bila-bila, sebab yalah kita kena tengok kita akan sentiasa ada air paip pecah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara demikian macam berlaku di Paka. Apabila paip air yang lalu di kawasan sungai itu di sebelah atas, bukan di dasar sungai, yang pecah, dan bila kita siasat bukan akibat kelemahan teknikal paip itu, tetapi akibat ada bot yang lalu dan melanggar
Jadi ini di luar daripada kuasa kita lah. Jadi bila wujud keadaan begitu, maka parit pecah dan menjejaskan. Jadi senantiasa akan ada suasana yang sebegini, dan ini memerlukan concern dan kerjasama seluruh rakyat sebenarnya. Kalau mereka mengesan di mana kebocoran, di mana parit pecah dan sebagainya, kena report cepat-cepat. Sebab bila berlaku parit pecah tapi lambat report, maka ia akan menjejaskan lebih ramai pengguna-pengguna. Maksudnya kita memang sentiasa mengambil langkah untuk atasi. Ya, dan ini peranan semua pihak sebenarnya, termasuklah rakyat yang perlu juga mereport. Saya faham bahawa rakyat mengambil yang cakna mengambil sikap report, dan ialah maknanya kena senantiasa adalah. Datuk Seri, lagi satu, ada permintaan daripada penduduk Pulau Sekartik untuk buat balik jambatan tu sebab diorang mendakwa bila jambatan tu runtuh masa banjir. So macam para ibu ni susah nak bergerak sebab dia tak bangun. Dia punya tekanan elektrik pun jadi rendah dekat kawasan tu, rosakkan dia punya barang-barang. Mungkin tak ada apa-apa dari Ini akan kita bincang dalam mesyuarat majlis Exco pada hari Rabu ini, pada lusa insya-Allah. mana perbincangan untuk bina jambatan. Untuk kita tengok option yang terbaik lah. Saya tak kata bina jambatan, tapi kita tengok option yang terbaik, yang paling segera dan yang option yang ekonomikal. Maksudnya isu jambatan dengan gangguan berkalaran air itu dalam perhatian kerajaan. Dalam perhatian, insya-Allah hari Rabu ni hari lusa lah kita akan bincang. Okey. Datuk Seri, satu lagi nak tanya, lepas pada PB Hotel dan juga Perumahan Hotel diumumkan keuntungan, ada tak lagi syarikat-syarikat yang ataupun JLC Terengganu yang akan diumumkan keuntungan di selepas pada ini? Yang paling nyata dalam laporan keuangan yang dibentangkan pada akhir tahun lepas, yang paling untung salah sektor peladangan. Tentulah akibat daripada harga minyak sawit yang melonjak tinggi, dan kita mengambil manfaat daripada itu. Dan saya percaya sektor-sektor lain juga, termasuklah sektor kesihatan, healthcare juga akan mengalami peningkatan insya-Allah, dan kita percaya tahun 2022 ini kita akan mendapat lonjakan yang besar lah. Dan tak nafi sektor perhotelan ini lonjakan sangat besar, kerana walaupun di tempat lain sewaktu Covid itu hotelnya tak dapat beroperasi, dan banyak hotel di Kuala Lumpur umpamanya yang terpaksa dijual, tapi alhamdulillah kita di Terengganu ni oleh kerana keperluan keadaan semasa pada waktu itu menyebabkan tak kosong dan senantiasa penuh. Jadi itu yang teratas adalah mendapat keuntungan. Yang kedua ialah sektor perdagangan, dan saya percaya ketiga adalah healthcare dan inilah heavy industries insya-Allah. Datuk Seri, lagi satu, Tok Mat sebelum ni dah bagi tahu yang MN ni kira dah macam di surah terakhir. Lepas tu Presiden pun cakap suruh lupakan MN. So daripada PAS sendiri akan pertahankan macam mana? Kita melihat agenda yang besar, kita bukan melihat agenda kepartian semata-mata, politik parti semata-mata. Agenda yang besar seorang yang ditegaskan oleh Tan Sri Presiden PAS bahawa kita kena senantiasa berusaha untuk memastikan MN dan PN dapat terus bergerak dan menjadi suatu alternatif dalam negara kita berbanding dengan Pakatan Harapan yang sebelum ini. Jadi walaupun ada pihak yang tidak berapa bersetuju dan merasakan sudah tamat riwayat, tapi bagi parti Islam siapa kita melihat agenda yang besar untuk masyarakat, untuk ummah, bukan semata-mata kewujudan atau survival parti-parti tertentu semata-mata, tapi untuk ummah. Mana lebih besar, ummah ke atau survival parti politik tertentu semata-mata? Maksudnya walaupun pelbagai statement keluar, orang kata itu tak jemu untuk kita selamatkan benda tu. Ya, kita tak jemu. Sebab bagi kita ianya bukan seperti mana setengah yang digambarkan oleh setengah pemimpin parti politik bahawa bila orang tak nak maka kita tak boleh terhegeh-hegeh. Ini bukan soal bertunang, bukan soal kahwin atau mencari anak dara, tidak. Ini adalah soal ummah. Kepentingan agenda besar ummah itu lebih besar daripada benda-benda lain. Jadi PAS tidak bekerja hati dengan kenyataan cakap PAS ni kalau belum putus semua tu. InsyaAllah kita akan terus jalan sebagaimana sabda Nabi SAW, siru ala barakatillah. Kita terus berjalan, semoga mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Datuk Seri, mungkin ada perbincangan tak lepas ni dengan parti sebelah sana untuk bincangkan MN? Kita akan terus berusaha. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih.